Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan hasil dapatan kajian kami mengenai tajuk teknologi cyber penipuan dalam talian. Tahukah anda tentang penipuan dalam talian? Saya pasti anda selalu mendengar berita mengenai ini di media massa, bukan? Mungkin anda maupun orang yang dekat dengan anda merupakan salah seorang mahasiswa terlibat dalam kejadian tersebut. Penipuan dalam talian merujuk kepada bentuk-bentuk penipuan yang dilaksanakan melalui internet atau platform digital yang melibatkan penggunaan teknologi atau rangkaian komputer. Antara bentuk-bentuk penipuan yang sering digunakan oleh scammer bagi memancing maksudnya adalah: yang pertama, melalui panggilan telefon; yang kedua, melalui perkongsian pautan sesawang; yang ketiga, melalui sistem pesanan ringkas; dan yang keempat, melalui penaruh paket. Seterusnya, objektif kajian ini adalah yang pertama, untuk mengenal pasti kaedah yang paling banyak digunakan oleh scammer bagi melaksanakan penipuan atas talian dan kesan kejadian tersebut kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Yang kedua, untuk mengkaji tindakan susulan yang diambil oleh mangsa-mangsa yang terlibat dalam kes penipuan dalam talian. Yang ketiga, untuk mencarikan solusi yang paling berkesan dan relevan bagi mengurangkan kes penipuan dalam talian dalam kalangan masyarakat kita. Jadi, komuniti yang terlibat dalam kajian ini adalah: pertama, golongan belia; yang kedua, golongan dewasa; dan yang ketiga, golongan warga emas di sekitar UNISA. Seterusnya, untuk mengumpulkan data bagi melengkapkan kajian ini, kami menggunakan kaedah temu bual dan soal selidik. Bagi kaedah temu bual, kami telah menemu bual secara langsung salah seorang mangsa yang pernah terlibat dalam kejadian ini. Bagi kaedah soal selidik pula, kami telah berkongsi pautan soal selidik kepada golongan-golongan komuniti yang terlibat. Jadi, sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan melanjutkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Pada April 2023, Bank Negara Malaysia telah mengesahkan sebanyak 20 senarai syarikat skam tipu. Hal ini dapat dibuktikan dalam dapatan kajian di mana penipuan melalui pautan lampu sesawang menjadi kaedah penipuan kedua tertinggi. Hal ini juga telah melibatkan isu kesetiaan kepada raja dan negara di dalam rukun negara di mana penipuan pelaburan telah dikatakan mematuhi syarat-syarat agama yang dianggap sebagai satu pengkhianatan terhadap nilai-nilai kesetiaan dan kejujuran. Tindakan penipuan ini boleh merosakkan kestabilan ekonomi dan mengancam prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Hal ini kerana apabila seseorang melakukan penipuan pelaburan, mereka telah hilang rasa hormat kepada raja yang akan membawa kepada kemudaratan di dalam negara kita sendiri. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang setia kepada raja dan negara, kita hendaklah mempunyai sikap tanggungjawab terhadap kestabilan ekonomi dan juga menjaga nama baik raja dan negara dengan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap sebarang pelaburan yang diiklankan di laman sesawang maupun di media sosial supaya penipuan pelaburan di negara kita dapat dihapuskan. Sosial media merupakan satu medium yang besar dalam penipuan atas talian. Pengguna media sosial berkongsi pautan sesawang yang tidak pasti kesahihannya. Hal ini berkait dengan rukun negara itu kedaulatan undang-undang, di mana ia menekankan kepatuhan terhadap peraturan untuk menjaga ketertiban negara. Tindakan ini boleh membahayakan keselamatan dan ketertiban masyarakat dengan menyebarkan maklumat palsu atau menipu orang lain. Hal ini juga telah dibuktikan dengan adanya artikel berkenaan yang bertajuk "Hati-hati dengan mesej pautan bantuan ramah di Telegram", iaitu memberikan amaran tentang risiko berkongsi pautan yang tidak sahih, menekankan pentingnya kesedaran dan kecermatan dalam menggunakan media sosial. Kesimpulannya, undang-undang perlu diberi keutamaan kerana ia adalah lambang kedaulatan negara. Kemajuan teknologi pada masa kini terbukti semakin bercambah dan juga canggih seiring dengan peredaran masa. Namun, terdapat ramai individu yang mengambil kesempatan atas kemajuan ini dengan melakukan jenayah atas talian. Hal ini sekaligus melanggar prinsip hukum negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam Sahad dan Syakik Al-Azdi dari Universiti Sains Malaysia, mereka menegaskan bahawa prinsip kesopanan dan kesusilaan ini merupakan perkara yang penting kerana ia memegang keamanan dan keharmonian dalam sesuatu masyarakat. Aktiviti penipuan ini adalah perbuatan yang tidak beradab dan tidak bermoral serta bertentangan dengan nilai-nilai dalam prinsip kesopanan dan kesusilaan. Hal ini menyebabkan rakyat semakin hilang keyakinan dan kepercayaan terhadap satu sama lain di alam
cyber yang sepatutnya membantu dan memudahkan kita pada zaman moden ini. Wujudnya rasa was-was dan juga tidak yakin antara satu sama lain sedikit sebanyak dapat menjejaskan hubungan baik antara rakyat. Pelajar perlu memberikan pendedahan kepada masyarakat mengenai keselamatan cyber untuk memahami ancaman dan cara melindungi diri daripada penipuan. Etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam bertanggungjawab sosial untuk membentuk kesedaran dan perlindungan. Kajian seperti etika digital dan keselamatan cyber oleh Profesor Dr. Muhammad Ilmi Abdul Wahab dapat memberikan pandangan tentang hubungan antara etika dan keselamatan cyber. Sementara pelajar dapat memberikan sumbangan positif melalui kempen kesedaran dan pendedahan kepada masyarakat. Penipuan dalam talian dengan penyemaran sebagai entiti kerajaan melanggar prinsip rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kesalahan ini akan meruntuhkan kepercayaan dari pihak rakyat kepada pihak kerajaan serta menjejaskan integriti dan kestabilan sosial. Dalam aspek kesopanan dan kesusilaan, tindakan ini akan mencerminkan kekurangan moral dan etika dalam dunia maya. Profesor Abdul Rahman Embor menegaskan bahawa pentingnya kesusilaan dalam bentuk identiti dan kestabilan sosial termasuklah alam cyber. Menangani isu penipuan kerana ancaman keselamatan cyber serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan penting bagi pembangunan masyarakat yang bertauliah. Pelajar boleh memupuk budaya berkongsi maklumat tentang penipuan dalam talian untuk mengurangkan jumlah mangsa. Peranan etika dan peradaban menjadi asas tanggungjawab sosial dalam menyebarkan informasi benar. Kajian etika digital dan tanggungjawab sosial oleh Prof. Dr. Nur Suhada Siratuddin memberikan pandangan tentang hubungan antara etika tanggungjawab sosial dan kesedaran terhadap penipuan. Kesedaran ini adalah solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keselamatan cyber masyarakat Secara menyeluruh. Pemupukan sikap berhati-hati dalam berkongsi maklumat peribadi secara online mencerminkan tanggungjawab sosial yang didukung oleh nilai etika dan peradaban. Dalam perspektif etika digital yang ditekankan oleh Profesor Dr. Yusri Ibrahim dalam karyanya Etika dalam Dunia Cyber. Ketika individu sedar akan kompleksnya dunia digital, mereka menjadi lebih berhati-hati dan waspada terhadap potensi risiko yang berkait dengan berkongsi maklumat peribadi. Kesedaran ini merangsang pemikiran bijak dalam berinteraksi secara digital juga memastikan bahawa kebijaksanaan digunakan sebagai landasan bagi tindakan online. Etika digital memainkan peranan sentral dalam membentuk norma perilaku yang mempromosikan perlindungan privasi dan penghormatan terhadap hak individu. Seiring dengan itu, pendidikan digital yang holistik menjadi kunci untuk membina individu dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan tentang etika digital, risiko cyber dan tata cara yang benar dalam berkongsi maklumat peribadi. Lebih dari sekadar kesedaran, pemahaman akan tanggungjawab bersama dalam menjaga keamanan cyber dan memelihara keharmonian dalam masyarakat digital juga harus ditekankan. Pendidikan yang melibatkan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi risiko online mendukung budaya tanggungjawab bersama. Dengan demikian, keselamatan dan keharmonian dalam masyarakat digital dapat diwujudkan melalui kombinasi kesedaran, etika digital, pendidikan yang holistik serta kerjasama aktif dari semua pihak. Penipuan dalam talian merupakan ancaman yang serius yang boleh menjejaskan individu, kewangan dan juga keselamatan dalam dunia digital yang semakin berkembang pesat kini. Terdapat beberapa kata kunci yang penting mengenai penipuan dalam talian. Kunci pertama ialah kesedaran, yang kedua ialah pentingnya memeriksa kebolehpercayaan, yang ketiga ialah privasi dan keselamatan data, yang keempat ialah berhati-hati terhadap tawaran yang tidak wajar, yang kelima ialah mengambil langkah berjaga-jaga, yang keenam ialah pendidikan dan pemahaman yang berterusan, dan yang terakhir sekali ialah menggunakan sumber rasmi dan sah. Kesimpulannya, penipuan dalam talian adalah satu ancaman yang nyata. Oleh itu, sedar dan berhati-hatilah serta mengambil tindakan berjaga-jaga adalah satu aspek yang penting bagi individu untuk menjaga keselamatan dan kewangan mereka dalam era digital ini. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan saya. Terima kasih.